Okey, Assalamualaikum. Okey, kita bertemu lagi untuk topik pengamiran. Okey, ini adalah bahagian terakhir untuk topik pengamiran. Okey, apa yang akan kita fokus pada hari ini? Okey, apa yang akan kita fokus pada hari ini ialah standard pembelajaran kita ialah isi padu janaan. Bagaimana kita nak menentukan isi padu janaan bagi suatu rantau yang dikisarkan pada paksi X ataupun paksi Y. Okey. Baiklah, seterusnya kita tengok. Okey, ini adalah kita imbas balik apa yang kita belajar iaitu luas rantau yang berlorek. Okey, so macam cikgu highlightkan dalam pembelajaran lepas, luas mestilah daripada lengkung kepada paksi. Dan lagi satu yang cikgu highlightkan ialah kalau menggunakan dx iaitu integration terhadap dx ni, okey, maksudnya titik yang berada kat depan ni, kamera ni mestilah berada pada paksi X, koordinat X. Okey, so ini yang kita contoh yang dalam video lepas lah. So, kita dah dapat luas rantau berlorek ni ialah 98/3. Okey, so apa yang dimaksudkan dengan isi padu janaan bagi suatu rantau? Okey, isi padu janaan bagi suatu rantau ialah, okey, so sebenarnya dia adalah tambahan step je kepada luas. Okey, kalau luas, okey, ini ialah formula untuk luas lah. Okey, maksudnya y dx dan titik tu mestilah pada titik x sebab dia dx kan. Okey, tapi untuk isi padu, awak kena baca soalan kalau dikata isi padu janaan dikisarkan pada paksi x, bermaksud dx lah. Dikisarkan pada paksi y, maksudnya kat sini dy. Itu awak kena baca soalan betul-betul. Jadi kalau di x kat sini, maka koordinat A dan B ni mestilah pada paksi x. Okey, tapi kalau ni luas. Jadi macam mana apa maksud cikgu tadi? Tambahan step sikit je kepada isi padu. Okey, so kalau untuk isi padu kita akan tambahkan pi dan juga kuasa 2. Maksudnya persamaan tu adalah kuasa 2. Kalau contoh kat sini x kuasa 2, y sama dengan x kuasa 2. X kuasa 2, kuasa 2 lagi. So dah jadi x kuasa 4. So pi x kuasa 4 dx. Okey, apa yang dimasukkan dengan isi padu janaan? Okey, yang dikisarkan pada paksi X. Kita tengok sekarang ni. Kalau contohnya macam rajah ni, okey, ni rajah ni luas. So sebenarnya isi padu apa yang dimaksud dikisarkan pada paksi X? Dikisarkan pada paksi X ni sebenarnya maksud dia ialah kita putarkan dia pada paksi X. Maksudnya ni, luas kawasan yang berlorek tadi tu, kita putarkan lagi. Kalau perhatikan, nampak tak? Cikgu putarkan kawasan berlorek tu pada paksi X. Sekeliling 360 darjah pada paksi X. Jadi, yang kawasan dia ni, inilah kawasan yang kita sedang hitung isi padu janaan. Okey. Okey, bagaimana pula kalau dikisarkan pada paksi Y? Okey, cikgu menggunakan lagi, okey, masih lagi persamaan yang sama iaitu x kuasa 2. Ini pun tadi x kuasa 2 juga ni. Okey, so x kuasa 2, apa yang kita maksudkan dengan dikisarkan pada paksi x? Dikisarkan pada paksi x maksudnya ialah cikgu putarkan dia pada paksi x. Kalau perhatikan, ni, cikgu kisarkan kawasan yang berlorek tadi tu. Ni kawasan berlorek kan? Cikgu putarkan dia pada paksi x. Itu maksud dia. Okey, cikgu bagi contoh, satu contoh. Okey, sekarang ni kita yang paling simple lah. Satu persamaan garis lurus. Okey, satu persamaan garis lurus, y sama dengan 4. Okey, ni persamaan dia, y sama dengan 4. Okey, dan dia dikisarkan pada paksi x. Okey, bila dikisarkan pada paksi x, maksudnya, okey, cikgu bagi 2 titik lah pada paksi x. Sebab dia paksi x kan, jadi kena cikgu bagi titiknya pada paksi x, iaitu 2 hingga 5. Okey, so kalau isi padu, ni luas. Luas dx. Okey, persamaan dia y sama dengan 4. So, cikgu gantikan y sama dengan 4. 4 kat sini. Titik koordinat adalah pada titik 2, 5. Okey, tapi awak kena ingat, kalau isi padu dia ada pi dan juga kuasa 2. So, 4 kuasa 2. Sebab tu cikgu tukar kat sini jadi 16. Jangan lupa ya, kena kuasa 2. So, pi 16. Okey, so cikgu integration kan macam biasa. Okey, pi ni adalah pemalan lah. Jangan nak keliru pula. Okey, so 16. So, 16 power tambah 1. 1. Okey, so 0 tambah 1, so 16x.
Ini adalah integration dia. So, 2 hingga 5. Jadi yang pertama, cikgu gantikan X ni yang dengan 5. Okey, tolak dengan, kemudian cikgu gantikan X tu dengan 2. Okey, bila cikgu gantikan 16 darab 5 tolak dengan 16 tolak 2 ni, pi ni pemalar kan. So, jadilah 48 pi. Jadi isi padu dia ialah 48 pi. Okey, kemudian cuba tengok graf. Okey, sebenarnya, okey, tengok rajah ni adalah Y sama dengan 4. Okey, apa berlaku bila cikgu tunjuk rajah dia? Okey, awak tengok rajah ni apa berlaku? Bila cikgu putarkan pada paksi X sebanyak 360 darjah. Okey, awak akan nampak, okey, bentuk yang terhasil daripada kitaran tersebut menghasilkan silinder. Kalau perhatikan ini ialah silinder. Okey, so cuba kita cek, betul ke? Okey, silinder, formula untuk silinder ialah pi J kuasa 2 darab tinggi. Okey, so J, jejari. Jejari dia daripada, okey, perhatikan ni bulatan kan? Okey, ni bulatan. So, jejari dia antara titik ni, yang tengah-tengah ni, maksudnya paksi X ni adalah pusat. So, berapa tinggi dia kat sini ni? Rujuk graf kat sini. So, berapa ni tinggi dia? 4 kan? Okey, so jejari dia ialah 4. Tinggi silinder tersebut, kalau tengok dalam rajah ni, mana tinggi dia? Ni, betul? Tinggi dia kat sini ni. Ni antara sini sampai ke sini ni tinggi dia. Iaitu antara 5 hingga 2. Ataupun 2 hingga 5. So, berapa tinggi dia kat sini ni? Berapa unit? Ini ialah 3 unit. Jadi, isi padu dia ialah pi darab, okey, 4 kuasa 2 tadi. Iaitu jejari dia. Ni jejari dia 4 kuasa 2. Darab 3 sebab 3 jejak. Okey, ni tinggi dia kat sini. Okey, so bila cikgu selesaikan, cikgu akan dapat 48 pi. Sebenarnya samalah. Isi padu yang awak kira pakai kaedah pengameran dengan isi padu kaedah yang biasa awak dah belajar dulu, benda yang sama. Okey, kita beralih kepada contoh seterusnya. Okey, satu lagi garis lurus iaitu Y sama dengan X tambah 2. Okey, so X tambah 2. Okey, cikgu, luas dia ialah antara negatif 2 hingga 5. Okey, ni luas lah. So, okey, 2 hingga 5. Okey, sebab dia dikisarkan pada paksi X kan. So, ds lah. Jadi, ni Y. Persamaan cikgu dah tukar terus X tambah 2. Tapi jangan lupa isi padu kena ada pi dan kuasa 2. Pi dan kuasa 2. Jadi, kalau cikgu, okey, ni negatif, tertinggal lah negatif kat sini. So, negatif 2, 5, pi, X tambah 2, kuasa 2. Cikgu tukarkan dulu. Okey. X kuasa 2, X tambah 2 ni cikgu kuasa 2 kan dulu. So, X kuasa 2 tambah 4X tambah 4. Okey, bila cikgu integration kan dia, cikgu integration jadi X kuasa 3 per 3. Ni tambah 4X, jadi tambah 4X kuasa 2 per 2. So, potong-potong tinggal 2X kuasa 2. Ni 4X. Okey, pi cikgu letakkan di luar. Okey, cikgu letakkan luar. Okey, kita gantikan nilai dia negatif 2 dan 5. So, gantikan nilai 5 terlebih dahulu. Okey, tolak dengan, okey, kita gantikan pula dengan negatif 2. Okey, ni yang pertama ni. Yang pertama, cikgu gantikan semua X tu dengan 5. Tolak dengan, yang kedua, cikgu gantikan nilai tu dengan negatif 2. Okey, pi cikgu kekalkan kat luar. Okey, so cikgu akan dapat yang pertama ialah 335 per 3 pi per 3. Tolak, okey, maaf, sepatutnya kurungan ya. Kena ada kurungan. So, jawapan dia sama dengan 343 pi. Okey, sekarang cuba tengok. Okey, kalau, okey, apa berlaku kalau graf ni, persamaan ni, cikgu kisarkan pada paksi X. Apa berlaku? Rajah. Nampak tak apa graf yang berlaku? So, kalau perhatikan kat sini, awak akan dapat sebenarnya ini, dia akan membentuk sebuah silinder. Bukan, ini bukan silinder. Ini adalah sebuah kon. Okey, dia membentuk sebuah kon. Ya, kon ataupun kon lah. Kon. Okey, so ini membentuk sebuah kon. Okey, jadi kalau membentuk sebuah kon, okey, isi padu kon.
1/3 darab pi darab J kuasa 2 darab theta. Okey, so kita kenal pasti dulu mana J. Okey, J ialah, okey, paksi X ialah, paksi X ialah pusat. So, jejari dia kat sini kan? Jejari dia kat sini. So, berapa jejari dia? So, ni kita nak kira tinggi dia berapa ni. So, maksudnya ni berapa titik kat sini ni berapa? Macam ni cikgu dapat 7. Cikgu gantikan X sama dengan 5. So, 5 tambah 7. 5 tambah 2, 7. So, kat sini. Ni dah jadi 7. Okay, so maksudnya kita akan dapat jejari dia ialah 7 lah ni tinggi ni. Tinggi kawasan ni samalah dengan sini, 7. Okey, kemudian tinggi. Tinggi daripada sini ke sini. Kan ni kawasan tinggi dia. Ni daripada tapak dia kepada puncak. So, daripada tapak dia kat sini 5 kepada puncak. Okey, kepada puncak iaitu negatif 2 ni lah. So, berapa? 5 sini 2. Sini 5. So, 2 tambah 5. Okey, so panjang kat sini ialah 7. So, tinggi dia ialah 7. Jadi, isi padu dia ialah 1/3 darab pi darab 7 kuasa 2 darab 7. So, kita akan dapat sama. 343 pi per 3. Sama macam yang kita kira yang tadi yang atas ni. Okey. Seterusnya, inilah soalan yang sebenar-benarnya. Okey, diputarkan 360 darjah pada paksi X. Okey, so persamaan dia kat sini. Okey, macam biasa. Pada paksi X, so dx. Persamaannya ialah 4x kuasa 2 tambah 1. Titik dia 1 hingga 3. Tapi ingat, sebab ini ialah isi padu, jadi mesti ada pi dan kuasa 2. Okey, so nak kira isi padu. Okey, kat sini cikgu dah kembangkan dia. So, maksudnya 4x kuasa 2 tambah 1, cikgu dah kembangkan dia. Sudah jadi 16x kuasa 4. Sebab x kuasa 2, kan? 4x kuasa 2 darab 4x kuasa 2, so dapat 16x kuasa 4. Okey, so cikgu dah kembangkan dia. Okey, cikgu integrationkan dia. So, maksudnya pi cikgu kekalkan kat luar. Jadi, 16x kuasa 5 per 5 tambah 8x kuasa 3 per 3 tambah x. So, nilai dia 1 hingga 3. Okey, macam biasa, kita akan, okey, ni kita akan, kita akan gantikan nilai yang pertama dengan 3. Nilai yang kat belakang sama dengan 1. Gantikan dengan 1. Semua cikgu gantikan dengan 1. So, bila cikgu terus yang ni, cikgu akan dapat 4263 per 5. Okay, manakala yang belakang, bila cikgu gantikan dengan 1, 103 pi per 15. So, kita tolakkan. Jadi, kita akan dapat jawapan dia, isi padu dia ialah 12686 pi per 15 ataupun 845 11 per 15 pi. Okey, seterusnya soalan buku kerja muka surat 66. Okey, yang ini pula diputarkan pada paksi Y. Pada paksi Y. Jadi kalau pada paksi Y, okay, kita kena gunakan dy. Okey, X, kita kena gunakan X sama dengan apa kan? So, nilai A hingga B. Okey, so dy, okey, titik dia ialah 2 hingga 4. Macam cikgu dapat 2 ya? Okey, cara cikgu dapatkan 2 ialah cikgu gantikan. Maksudnya pada paksi Y, okey, pada paksi Y, nilai dia ialah kosong kan? Okey, so pada paksi Y, nilai X ialah kosong. So, bila cikgu gantikan kosong kat sini, dapatlah 2. Ataupun sebenarnya 2 ni ialah pintasan pada paksi Y, 2. So, nilai titik dia 2 hingga 4. Sini kawasan ni kan? 2 hingga ni, Y sama dengan 4. Okey, so, cikgu kenapa macam ni? Okey, sebab ingat ini ialah Y. Jadi ingat, Y sama dengan X kuasa 2 tambah 2. Tapi ini diputarkan pada paksi Y. Okey, maksudnya dy X. Jadi kita kena tukar dulu perkara rumus ni kepada X. Maksudnya Y, okey, pindahkan dulu tambah 2. Jadi Y tolak 2. Kuasa 2, pindahkan sebab tu jadi punca kuasa. Okey, isi padu maksudnya pi kuasa 2. Okey, sebenarnya ini lebih mudah, lebih ringkas sebab bila punca kuasa jumpa dengan kuasa 2, so boleh hapus. Jadi dia akan tinggal, dia terus tinggal macam ni je, Y tolak 2. Sebab punca kuasa jumpa kuasa 2, hapus, habis. So, kita kamilkan yang ini sahaja. So, Y kuasa 2 per 2 tolak 2Y.
Okey, cikgu gantikan nilai yang pertama dengan 4. Tolak dengan nilai yang kedua dengan 2. Okey, so yang ni cikgu akan dapat kosong. Tolak dengan negatif 2 pi. Okey, so kosong. Tolak jadi tambah. So isi padu dia ialah 2 pi. Okey, ini ialah soalan untuk buku kerja muka surat 67. Okey, soalan ni melibatkan dua, okey, maksudnya kawasan berlorek dia sikit je kat sini. Dia melibatkan dua persamaan. Contohnya macam ni, kawasan berlorek ni dia dibatasi oleh, okey, dibatasi oleh satu garis lurus. Ni, satu garis lurus iaitu y sama dengan negatif 2x tambah 6. Dan kemudian dia macam ni lah, sampai dekat lengkung y sama dengan 4 per x. Okey, so tapi soalan baca soalan. Dia kata hitung isi padu yang dijanakan pada paksi x. So dx. Bila dx maksudnya kita akan fokus pada titik pada paksi x. Okey, ingat pada paksi x maksudnya fokus pada titik x. Okey, so titik pada paksi x ialah 1, ni 1 dan juga 2. Okey, so dx, okey. Okey, so sekarang ni sama macam luas, kita akan tengok mana garisan yang berada ke atas yang lebih jauh pada paksi x. Itu satu garis lurus ni kan. Okey, so satu garis lurus kita akan tolakkan dengan satu lagi persamaan yang kedua. Okey, so maksudnya dua kali integration. So yang ini, integration yang ini, tapi jangan lupa ada kuasa 2. Ada pi. Okey, tolak dengan persamaan yang kedua. Lagi sekali cikgu ingatkan, jangan lupa ada kuasa 2. Pi dah ada kat luar ni, cikgu tinggalkan. Okey, jadi ini macam biasa kita integration kan dia. Okay, kita kembangkan dia dulu, expandkan dia dulu. Okey, tolakkan dengan, ini cikgu bawakan power ke atas. Okey, cikgu power ke atas. Okey, barulah cikgu okey. Ni, cikgu dah dapat. Ni untuk persamaan yang pertama. Okey. Okay, ini untuk persamaan yang pertama. Okey, untuk garis lurus. Manakala yang ini, yang belakang ni adalah untuk garis lengkung. Okey. Jadi, bila cikgu, 28 pi per 3 ni, ini untuk yang pertama ni. Ini untuk yang pertama. Maksudnya cikgu dah gantikan dengan 2, tolak dengan yang 1. Okey, cikgu gantikan x dengan 1. Kemudian tolak dengan 8 pi ni untuk persamaan yang ni. Yang belakang ni, 2, 1. Jadi cikgu akan dapat isi padu kawasan yang berlorek ialah 4 pi per 3 ataupun 1 per 3 pi. Okey, ini soalan buku teks muka surat 108. Okey, so dia suruh cari, yang pertama suruh cari koordinat bagi titik A lah. Okey, so nak cari koordinat titik A, ini adalah topik tahun lepas, sistem persamaan. Okey, so kita akan samakan dua persamaan ni. So 1 per 4x kuasa 2 sama dengan x. Kita samakan je. Okay, kemudian simplifykan dia. Bawa semua ke depan untuk jadikan dia bentuk am. 1 per 4x kuasa 2 tolak x sama dengan kosong. Okey, awak boleh terus tekan EQN. Tapi ingat, ini kena permudahkan dahulu. Okey, permudahkan dahulu. So x, kurungan x tolak 4. So kita akan dapat x sama dengan kosong. X sama dengan 4. So maksud kita tahulah nilai kat sini ialah 4. Iaitu 0 hingga 4. Sebab x sama dengan 0 kat sini kan. Okey. So yang kedua, B, isi padu janaan dalam sebutan pi apabila dikisarkan sepenuhnya pada paksi x. Sepenuhnya pada paksi x. So kalau pada paksi x, kita akan gunakan dx. Titik dia ialah 0 hingga 4 lah. Titik 0 hingga 4. Pada paksi x kan, koordinat titik pada paksi x. Okey. So sekarang awak tengok mana kawasan dia. So kalau kita kawasan dia ni kat sini, warna pink ni, kawasan mana yang berada ke atas? Garis lurus kan? Okey, so maksudnya garis lurus ni berada ke atas. Jadi garis lurus ni yang kena tolak dengan garis lengkung. Sebab garis lengkung ni berada di bawah. So garis yang ke atas lurus tolak lengkung. Okey, so isi padu janaan ialah garis lurus ialah y sama dengan x. Okey, so tak ada masalah lah. Tapi ingat, ada kuasa 2. Okey, tolakkan dengan 1 per 4x kuasa 2. Ni, 1 per 4x kuasa 2. Tapi lagi sekali cikgu ingatkan,
ada kuasa 2. Okey. So dah jadi X kuasa 2 tolakkan dengan 1/16 X kuasa 4. Kenapa 1/16? Yelah, 4 ni pun kuasa 2, jadi 16. Jadi X kuasa 2, kuasa 4 lah, X kuasa 4. Okey, so yang ini, okey, cikgu integrationkan dia. Okey, so X kuasa, okey ni cikgu pecahkan dia. Ni X kuasa 3/3, 0 hingga 4. Okey, tolak dengan yang ni 1, okey, X kuasa 5, power bawa 5. So nak power bawa 5. Power bawa bawah. So 16 darab 5 jadi 80. Okey, so selesaikanlah satu per satu. So perkara ni, 64 per 3 ni daripada hasil yang pertama ni. Okey, yang kedua 64 pi per 5 ni adalah hasil yang kedua. So jawapan dia isi padu ialah 128 pi per 15 ataupun 8 per 15 pi. Okey, itu sahaja untuk tajuk isi padu jenaan. Tidak apa-apa masalah, sebarang masalah boleh PM cikgu. Jangan lupa jawab latihan, okey? Sekian, terima kasih.